بأطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله ونسيت متاعب دربي في مكة والله في مكة percaya kata janjimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kebinasaan berkahwin, bahawa sesungguhnya adalah ahlinya maknanya istrinya, dan anak-anaknya itu membimbangkan dia bagi mengingatkan akan Allah Ta'ala. Masalah yang berlaku pada bapa, masalah yang berlaku kepada suami ialah anak dan isteri dia membimbangkan dia daripada ingat pada Allah. Membimbangkan ni maknanya menyibukkan dia. Nak mari mengaji pun susah, nak semayang pun payah. Kadang-kadang tak boleh mengaji sebab nak hantar anak tuition. Pak jangan lupa malam ni tuition. Pak sebab salah pergi mengaji kan pergi tuition. Lama-lama pergi tuition, takut anak kena colek. Bila pergi tuition, mengaji semayang maghrib pun tak sampai. Duk menyembah 4-5 orang depan kelas tuition. Anak tuition di atas, mak pak tuition di bawah duk menyembah. Akhirnya terlepas ilmu. Anak dapat ilmu dunia, pak hilang ilmu akhirat. Dan membimbangkan daripada menjalani jalan akhirat dan daripada berbuat ibadat serta hadir kepada Allah Ta'ala. Hadir tu maknanya bila buat ibadat hati tak khusyuk. Itu kebinasaan berkahwin. Bila semayang hati tak khusyuk, teringat macam-macam. Teringat susu anak hilang, teringat susu anak habis, teringat pula isteri ajak lepas ni nak pergi Tesco, teringat pula lepas ni nak pergi Maidin. Macam-macam benda nak ingat. Semayang pun cepat-cepat lah, takut terlepas benda-benda dunia. Abang jangan lupa bang, semayang doa pendek-pendek udah lah. Kadang-kadang isteri main bisik belakang suami tengah semayang maghrib, semayang cepat sikit. Ada tuan-tuan, sebab dia tak hangguk ya. Kalau suami itu hangguk lagi haru lah. Baik, dan sibuk ia kepada menuntut dunia dan memperbanyak-banyakkan dia memerintah kehidupan bagi segala anaknya dan ahlinya dengan menghimpunkan harta. Harta ni saya sebutlah tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka petang tadi. Islam tak suruh, Islam tak larang kita cari harta. Islam tak larang. Harta tuan-tuan yang penting. Sebab itu jihad nombor satu ialah jihad dengan harta. Tuan-tuan nak tolong Palestin apa kalau duit tak ada? Nak bagi zakat apa kalau duit tak ada? Nak tolong orang miskin apa kalau harta tak ada? Harta ni kena ada. Tetapi janganlah terlalu mencari harta sampai sibuk, tak ingat kepada Allah, tak ingat masjid, tak baca Quran. Jangan sampai bila ada harta agama dibuang. Dulu masa miskin pakai kain pelekat seluar panjang, sekarang kenapa pakai seluar pendek? Pasal banyak harta. Dulu-dulu kan kamu pakai sorban, pakai baju Melayu, pakai sorban. Sekarang pakai seluar pendek. Sampai anak pun tegur. Ambil bapa, sejak dah 3 menjak ni Manisah tengok bapa ni sudah lain sungguh, sudah berseluar pendek lagi. Ada kereta baru pula tu bapa ni. Aku berseluar pendek kan kita nak pergi piknik. Tu nama dia Haji Bakhil. Berubah sungguh. Aku beli kereta baru kan untuk kau juga Manisah. Untuk kau kah? Untuk bini baru kah? Kata dia. Yang bini baru tu senyap saja. Yang agama suruh cari harta dan dipulangkan balik dengan jalan Allah. Tu yang agama suruh. Siapa kata Islam benci harta? Islam tak pernah benci harta. Harta tu nikmat, ambil lah. Tuan-tuan ada 2-3 juta, 2-30 juta pun tak apalah. Ni sekarang ni kita nak boykot KFC. Budak-budak yang banyak KFC itu budak-budak Melayu. Kalau tuan-tuan boykot, mereka kena buang kerja. Macam mana?
Tapi kalau tuan-tuan banyak duit, tuan-tuan buka KFC baru yang Islam punya, mereka boleh tukar main kat tuan-tuan. Itulah gunanya harta, supaya mereka ni ada pilihan. Kita nak boykot kilang hak mereka punya, kilang roti mereka punya, boleh boykot. Tapi jangan lupa, siapa nak jaga mereka, anak bini mereka tu? Ribu tu. Hak pekerja saja ribu, campur isteri dia, campur anak-anak dia. Tapi kalau kita kaya, kita dah ada kilang kita sendiri, tutup kilang mereka, apa main kerja kilang kami? Masalah dia, siapa yang kaya yang boleh buat kilang? Ini masalah dia. Sebab tu Islam suruh kita kaya. Bila kita kaya, kita boleh buat macam-macam. Tapi pasal orang Melayu daripada dulu faham, biarlah kita ni hak mana ada, sudahlah. Esok banyak-banyak kata masuk syurga lambat. Sekarang nak boykot apa? Nak boykot pun sebab salah tuan-tuan. Kita fikir juga. Bankrupt daripada anak-anak kita tu, Yahudi ni cerdik, dia baca habis lah. Dia rosakkan Islam dengan umat Islam. Dia buka kilang di negara Islam, pekerja dia umat Islam. Nanti kalau umat Islam marah dia, tutup kedai dia, tutup kilang dia, yang susah Islam balik. Lama-lama boykot tak jadi. Tengah semangat boykot, lepas tu fikir-fikir pula, kesian pula yang kerja kilang tu anak saudara aku. Anak saudara telefon, Pak saudara, Pak Ngah, Pak Ngah, esok saya kena buat kerja, Pak Ngah nak pergi makan anak saya 8 orang ni. Juga, tak apalah, Pak Ngah balik lah. Sebab tu saya katakan tadi, kalau umat Islam kaya, dia boleh buat. Kita 51 tahun, orang Melayu hanya rebut politik. Dia membiarkan ekonomi. Sedangkan Rasulullah bila pindah ke Madinah, Rasulullah bangunkan ekonomi. Rasulullah tak tinggalkan ekonomi. Orang Melayu kita lain, dia tinggal ekonomi habis, dia rebut politik siang malam. Politik dia menjatuh, ekonomi tak dapat. Ada satu bangsa, dia rebut ekonomi selama 50 tahun, dia tak campur politik. Sekarang ekonomi dia kuat, politik dia pun kuat. Sekarang dia berkuasa. Dia pun boleh buat macam-macam. Yang ni yang kita kena faham tuan-tuan dalam masalah ni. Kadang-kadang dia tak nampak benda itu. Nak politik, silakan politik, tapi ekonomi tolong jangan lupa. Bila jadi kita nak boykot Yahudi macam ini, kita jadi serba salah. Yahudi cerdik, saya kata dah tadi. Dia buka kilang di negara Islam dan dia ambil pekerja Islam. CEO dia pun Islam. Lembaga pengarah dia hak cawangan Malaysia ni pun Islam. Semua Islam daripada atas sampai ke bawah. Bila dia buat satu-satu benda menzalimi rakyat Islam di negara lain, di Palestin umpamanya, umat Islam di negara yang dia buka kilang tak boleh nak boykot. Sebab dia fikir balik, penjukai paling banyak, bayar cukai paling banyak, pekerja Islam paling ramai. Akhirnya tak jadi apa. Sebab tu ekonomi dia kukuh. Jadi kita kena ada jutawan-jutawan Malaysia ni bersatu atas nama menolong Islam, bina balik untuk melawan. Kalau kita ada ayam goreng, buka ayam goreng Islam. Buka, dah ada di Sungai Petani ke apakah. Buka. Mereka kata pula, Ustaz, supply ayam tak cukup. Mereka tak nak jual anak-anak ayam, benih-benih ayam pula Ustaz. Tu yang saya katakan tadi. Awal-awal kita dulu tak ambil berat buat ekonomi. Kita tahu makanan depan kita ada, tak tahu ayam tu siapa masak, siapa buat, siapa belah. Yang tahu ayam tu ada. Aku nak mesyuarat ni, aku nak pergi ceramah ni. Alangkah baiknya kalau dia berfikir, ayam ni siapa buat, ayam ni siapa belah, siapa yang bagi makan ayam ni, siapa yang bina reban ni, makanan ayam ni siapa buat. Bangsa mereka pegang daripada makanan ayam sampai pemasaran ayam mereka pegang. Kita hanya masak je ayam, tapi makanan ayam tu dia pegang. Kalau kita belah ayam, mereka tak jual makanan mereka, kita tak boleh belah ayam. Kita kena proses makanan kita sendiri. Kita nak proses makanan ayam kita sendiri pun, bahan mentah proses itu pun daripada bangsa mereka juga. Susah je tuan-tuan sekarang ni. Sebab tu kita tak boleh lawan. Melainkan ada usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak kerajaan untuk bantu. Kalau kerajaan pun takut nak tolong Islam, takut nak bantu Melayu, selama-lamanya kita macam ni lah tuan-tuan. Sampai bila kita nak benarkan seorang saja import gula? Dia seorang saja import gula, bagi lesen kat ada AP.
untuk import gula. Kenapa tak berani bagi pada syarikat Melayu, koperasi masjid, koperasi bekas pegawai kerajaan, koperasi hak Melayu punya, untuk import gula yang tiap-tiap hari orang makan? Kenapa tak berani? Itu saja nak tolong dia, nak tolong bangsa kita. Bagi kepada permit koperasi orang Islam import tepung. Pasal tiap-tiap hari orang makan tepung, baru kita boleh kontrol. Sekarang tak boleh kontrol, tuan-tuan. Walaupun harga minyak turun 8 kali ke 9 kali ke, tak boleh turun harga barang. Sebab harga barang mereka pegang, bangsa mereka. Yang boleh menurunkan harga barang balik siapa? Kerajaan. Dia direct import daripada luar negeri, diberikan lesen, approve, permit itu pada siapa? Syarikat-syarikat Bumi Putra, syarikat-syarikat Islam, orang Melayu dan sebagainya. Yang tu baru boleh. Kalau tidak, tuan-tuan, saya menyeru kepada peniaga-peniaga, menurunkanlah harga. Mampu tak turun, tuan-tuan. Berhenti, boleh buat letih je. Mereka pegang semua dia. Baik. Dan menghimpunkan harta dan menjadi pertaruhan bagi mereka. Dan yang demikian itu membawa kepada bakhil. Nak sedekah Palestin ke, nak beli susu anak, lama-lama tak sedekah. Nak beli kasut anak ke, nak beli sedekah Palestin, tak jadilah Palestin, kasut anak. Jadi bakhil semua. Buat bubur pun bakhil. Isteri buat bubur kacang, anak nak balik daripada universiti cuti, datang tetamu 2 orang, dijamunya teh kosong teh bujang lah kat non, tak ada apa pun kat non. Padahal di rumah di dapur tu 1 periuk bubur kacang. Sebab apa tak jamu pada Kak Non? Sebab anak nak balik. Kedekut lah, kedekut. Kalaulah dia bubur semangkuk, tak, ada bubur kacang kamu nak, anak saya nak balik, dia suka bubur kacang, itu buat lebih sikit rezeki Kak Non lah, Kak Non datang. Allahu Akbar. Tapi tak jamu, kedekut. Anak balik terus masuk dalam bilik, keluar pada teksi terus masuk bilik, ketuk pintu. Kenapa nak? Kenapa ya? Ya sakit kepala lah mak. Tu mak buat bubur kacang, tak boleh makan lah mak, tak mau makan, sakit kepala nak muntah ni. Demam rupanya. Langsung tak makan bubur kacang. Kalaulah aku jamu kat Kak Non tadi, dapat pahala. Nampak tak, tuan-tuan? Dia yakin anak dia balik, yakin balik anak tu boleh makan tak? Padahal pahala dah depan mata. Sebab itu dalam kaedah usul fiqh, jangan tinggalkan pahala depan mata untuk mencari pahala yang belum tentu dapat. Itu kaedah usul. Jangan tinggalkan pahala depan mata untuk dapat pahala yang belum tentu dapat. Macam kuliah kita malam ni, semayang maghrib berjemaah, semayang berjemaah, lepas ni ada kuliah, tak mau turun, tak mau tunggu, turun, jumpa atas tangga. Kamu nak ke mana, Mat? Aku nak ke masjid sana. Masjid sana ada ceramah Imam Al-Hijrah. Kuliah kita pun ada. Ustaznya tak best, sana best. Start motor pi sampai masjid, orang keluar, ustaz tak datang. Dia pun patah balik ke surau balik, ustaz pun turun. Habis dah ustaz? Habis dah. Allah. Nama dia apa? Lebay Malang. Kalaulah dia tunggu, dia dapat pahala 70,000 malaikat minta ampun pada dia. Tapi pasal dia cari pahala yang belum tentu dapat. Tetamu datang, tu pahala, jamu dia siap-siap, nanti Allah bagilah rezeki yang anak nak balik. Tapi banyak orang kedekut, bakhil, rambutan lebat tak dikait. Tetamu datang, wah lebatnya rambutan kamu nak. Dok taruh kat menantu nak balik hujung minggu ni, tu yang tak kait tu. Itu tandanya tu yang tak dapat bagi tu, dia nak balik. Tapi tak mau sebut je itu. Sebab tu tuan-tuan kena belajar balaghah. Lebat rambutan tu nak, menantu nak balik, anak cucu nak balik, duk simpan kat depa lah. Tu yang tak kait-kait rambutan tu. Itu bahasa mulut. Bahasa dalam hati apa? Tak bolehlah bagi dekat kamu, ni untuk menantu aja, tengok saja ya. Itu dalam hati. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi rumah orang, jangan buat ramah mulut.
Ini mulut gatal tanya, lebatnya rambutan, lebatnya ni. Jangan tanya tuan-tuan. Dia ambil makan. Dia kait-kait, dia letak kita selonggok, ngap makan. Dia tak kait, dia diam sudah. Kadang-kadang dia simpan untuk anak cucu nak balik hari raya Cina. Ni yang mak bapak ni jadi bakhil pasal itu. Mak bapak jadi kedekut. Inilah sebesar-besar celaka yang membinasakan manusia. Padahal pahala depan mata dia, kalau lah dia kait 4 biji dia bagi dekat ni, betapa besar pahala tu. Tapi pasal kedekut sayang ke anak. Lain kalau benda tu 4 biji, betul lah kita simpan dekat anak. Ni benda satu pokok, jadi bakhil. Ini kebinasaan. Kata Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, ma syaghalaka 'anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa 'alaika masy'umun. Barang yang membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala ada 3. Apa dia benda yang melupakan kita pada Allah? Ada 3. Yang pertama, isteri. Ini nombor 1. Isteri atau suami lah. Sampai tak semayang lah, tak jemaah lah sebulan lepas kahwin. Sampai orang tanya, "Oi, lama tak nampak kamu?" "Aku baru kahwin." "Oh, tu kalau kahwin memang tak datang masjid." Biasalah. Nampak tak tuan-tuan? Punya dahsyat. Masa mula-mula kahwin ni, ya Allah, manis belakang. Nyamuk seekor pun tak boleh gigit isteri. Tambah-tambah nyamuk cikungunya lagi dah. Dia hambat sampai pening cikungunya. Ngada-ngada kamu ngaco isteri aku ya. Bila dah lama-lama kahwin, abah nyamuk banyak, kamu sembuh lah Rikset. Itu nak ngadu. Itu yang masalah kita tuan-tuan. Awal-awal kahwin semua manis belaka. Dah hujung-hujung kahwin ni hilang manis, melainkan tinggal kencing manis aja. Yang tu je tinggal. Yang keduanya ialah harta. Harta menjadikan lupa pada Tuhan. Maghrib duk basuh kereta lagi, duk lap kereta lagi, lap tengok 4 kali, lap tengok lebih daripada tengok sembahyang. Orang yang polis kereta 2 jam polis kereta, pukul 11 habis pukul 1, tengah-tengah panas tu siap pakai topi cowboy tu dia duk tenyih polis. Zuhur berapa jam? Berapa jam sembahyang zuhur? 5 minit pun tak boleh. Tapi polis kereta silakan. Minat pada kereta tu, konvoi kereta klasik tu, daripada Johor sampai ke Perlis, rosak 4 kali tengah jalan. Sanggup tuan-tuan? Lepas rosak repair, kereta jenis duk pulas lagu tu, sanggup. Tapi masjid sebelah rumah tak sanggup datang. Gunung yang tak pernah disuruh panjat, Everest panjat, Kinabalu panjat, Ledang panjat, semua dia panjat. Tangga surau disuruh panjat, tak pernah panjat. Mana ada naik tangga surau kena bawa tabung oksigen tuan-tuan? Mana ada naik tabung, naik masjid kena bawa bendera, kena pakai pakaian sejuk, tak payah, pakai baju Melayu je sampai. Bendera tak payah bawa, beg tak payah bawa, walkie-talkie tak payah bawa. Punya senang, tak boleh datang. Gunung Everest yang punya sejuk sampai, subhanallah. Saya tak bangga langsung kalau kamu boleh naik Everest tapi tak boleh naik tangga masjid. Saya tak bangga langsung. Kita sekarang ni tuan-tuan, tak semayang ni dah jadi benda biasa. Sedangkan tak semayang dosa paling besar dalam agama selepas dosa syirik. Sekarang tak semayang, relax je tak semayang. Kamu tak semayang nak? Tak boleh lah Ustaz, Nuri kahwin. Kalau saya semayang, siapa nak layan tetamu? Ni saudara udah faham datang Ustaz situ bas. Tanya pada bapak, Tu Haji tak semayang ke? Nanti saya qada lah Zuhur dengan Asar, saya buat jamak tadi. Tu Haji musafir ke? Tak adalah musafir, tapi Tuhan pun faham kita sibuk. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke mak dia? Boleh kata Tuhan faham, Tuhan faham. Sedangkan semayang, tak semayang dosa paling besar sekali. Dosa mengumpat tu besar pada membunuh lagi. Tapi sekarang
Relax sambil turun tangga surau ngumpat. Ustaz Ghazil tu ingat segak tu malam ni pakai kop menyampah aku tengok. Sambil turun tangga tuan-tuan. Tak dekat kedai bandel manalah dia punya kop dia tu. Padahal itu lebih besar bahayanya daripada membunuh lagi. Kita benci tengok pembunuh, tapi kita tak benci diri kita pengumpat. Sepatutnya kita pandang baik, gamaknya dia tak sihat kot, sejuk aircon tu je dia pakai baju macam tu. Tapi tak, pandang buruk je. Aku agak dalam 10 ke 50 ringgit baju dia tu. Itu ngumpat tuan-tuan. Baik, yang ketiga, anaknya yang melalaikan kita kepada Allah. Siapa? Anak. Nak semayang pun tak apa nak khusyuk dah, anak. Puasa pun tak apa nak puasa dah, anak. Tambah dapat cucu pula. Nak puasa ke hari ni abang? Tak payahlah puasa, cucu nak balik makan tengah hari. Tak puasa, nunggukan cucu. Dosa ke Ustaz? Taklah berdosa, tapi kurang lah. Banyaklah kurang lah. Lama makcik tak datang ngaji makcik. Allah Ustaz, cucu bela cucu. Anak ke mana? Anak gitulah Ustaz, dia ada krosos pula, dia sabar. Tak ada siapa nak bela cucu, indonnya lari pula Ustaz. Itulah tak dapatlah ngaji dengan Ustaz sebulan. Macam apa makcik buat sana? Main dengan cucu bulan. Apa salahnya bawa cucu ngaji? Tak salah lah tuan-tuan. Bawa cucu. Kalau pasal malam boleh bawa cucu, kenapa mengaji tak boleh bawa cucu? Kalau pampir cucu di buh kangaroo di belakang ni, di bubuh kangaroo di depan mu ada, kenapa tak datang semayang bubuh kangaroo dalam telekung? Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai isteri, kita sebagai suami, bila isteri susah, kita kena tolong. Bawa anak apa salahnya mari mengaji. Masalah kita ni, bila bawa anak, isteri bawa anak ke tempat perempuan, suami bawa anak kunci. Itu masalah dia. Tu yang orang perempuan rasa susah. Tak naklah abang, payah budak-budak, abang pergilah seorang. Bawa sekali, apa salahnya tuan-tuan? Sepatutnya pihak surau, pihak masjid, mana-mana tempat pun sediakan satu tempat permainan untuk budak-budak. Boleh waktu kuliah dia bermain di luar. Ada penjaga pula, sukarelawan, sukarelawati pula duk jaga budak-budak ni. Macam kita pergi supermarket, macam kita pergi pasar raya, ada budak-budak nak main. Pergi kedai mamak pun ada, longsor lah, papan juga jongkit lah, buh game pula tuan-tuan, lagi dia bermain. Mak mengaji, ada jaga pula tu, upah pula 2-3 orang tu jaga, takut orang colek. Kita boleh buat dah, dia kena buat. Sampai bila kita nak jadikan anak menghalang kita mengaji? Dulu-dulu yang menghalang kita mengaji anak, tak dapatlah mengaji Ustaz, anak kecil Ustaz. Bila anak dah boleh berjalan, dah besar dah, mengandung pula. Tak boleh ngaji makcik, Allah Ustaz, udah mengandung pula Ustaz. Tunggulah lahir lagi 3 tahun. Bolehlah ngaji. Datang lagi Ustaz. Oh, kita rezeki Tuhan. Bila nak boleh mengaji ni? Bila anak dah besar, bela cucu pula. Sampai bila makcik nak mengaji? Jawapan dia tak ada. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai segala mereka yang percaya, mereka itu kepada Allah, janganlah kamu dilalaikan oleh segala harta dan dilalaikan oleh anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka akan beroleh kerugian pada hari akhirat. Dua benda ni Allah kata jangan leka. Yang pertama harta. Carilah harta sebanyak-banyak mana pun, tapi tolong ingat Allah. Saya cukup seronok bila tengok tuan-tuan ni, bila waktu meniaga, tuan-tuan boleh tulis di hadapan kedai tuan-tuan, rehat waktu solat. Seronok tuan-tuan. Cukup bahagia kita bila kita ni buat kedai makan, tengah ada orang duk makan, ada ceramah agama di situ. Kita cukup seronok kalau tuan-tuan ni boleh buat restoran. Dalam restoran tuan-tuan ada sudut bacaan, ada buku kitab di situ. Bila pelanggan main baca, bila pelanggan main makan, sementara nak dapat order, mereka boleh pergi tengok buku 2-3 buah. Yang ni budaya membaca ni kena buat dah. Macam budaya orang Jepun, tunggu bah baca, naik kereta api baca, naik bah baca, semua baca.
Kalau kita pergi Jepun, yang tak baca buku tu pelik. Semua pakat baca. Yang tak baca tu orang pelik. Siapa tak baca buku tu? Dia pelik. Di Malaysia ni pula, kalau baca lambat, orang pelik. Apa baca lambat, jatuh tak pasal. Dia jadi pelik dah budaya macam itu. Kita kena ubah dah tuan-tuan. Kalau boleh, semua pekerjaan kita ada unsur ibadah. Kalau tuan-tuan ni seorang yang ada harta banyak, rumah banyak, duit banyak, tuan-tuan tajar lah. Daripada tuan-tuan duk tajar kelak goh 40,000 setahun, tu nak buat apa? Apa faedahnya tuan-tuan? Kalau sekadar nak keluarkan peluk tebal belakang rumah pun jadi. Tapi 40,000 membership kelab goh tuan-tuan tu, bagi dekat surau, tajar semua pengajian. Tak payah Ustaz Zuhir nak edah tabung. Tak edah susah, edah pun susah. Edah dia ni kira duit je. Orang kutuk. Tak edah Ustaz Zuhir pula dia garung kepala, mana aku nak bayar, mana dia fikir pula. Sebab tu kalau kita ada orang kaya, okey Ustaz, sebulan berapa Ustaz? Selesai tuan-tuan. Kalau 40,000 setahun, kalau kongsi 4 orang baru 10,000. Kalau kongsi 400, kalau kongsi 4,000 orang, bersin sangat. Sebab tu Islam suruh buat ramai-ramai. Bila buat ramai-ramai, tak terasa. Macam tu saya sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan malam ni bawa satu camca sudu, bagi dekat Tok Siap, satu camca, malam dapat berapa ratus camca? 300 camca dapat. 300 camca bersamaan berapa kilo? Kalau tuan-tuan malam ni bawa biskut Mary 3 keping seorang, ada 4 balang dah tuan-tuan. Islam dia suruh sikit tapi buat ramai-ramai, jadi banyak. Kalau kita boleh faham mudahnya cara Islam. Baik. Dan setengah daripada kebinasaan yang keenam, berkahwin itu telah membaikkan perangai dan muafakat akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya, hingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya. Dia kata, kadang-kadang bila berkahwin, suami tak boleh kontrol isteri. Suami tak reti nak kawal isteri, sehinggalah dia bawa isteri dia kepada hawa nafsu. Ada suami, ada isteri yang mengadu pada saya, suami dia suka lewat dia. Nangis-nangis mengadu. Suami suka lewat. Nak, kalau tak nak, tak bagi pukul. Tak bagi pukul. Ada yang sanggup bayar duit 100 sekali lewat isteri dia. Datang jumpa saya minta ubat. Macam mana nak ubat? Suami dia ni, kau nak pergi jampi ke apa Ustaz? Hei tuan-tuan, liwat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan anggap halal meliwat isteri, hukumnya kafir tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata liwat isteri itu halal, hukumnya kafir. Sepatutnya hawa nafsu kamu digunakan dengan jalan baik, bukan jalan yang membinasakan isteri kamu sampai anak kamu jadi rosak. Tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan sederhana. Jikalau ada ahlinya itu mengerjakan yang mungkar dan menyalahi akan syariat, sama ada haram atau makruh atau kurang adab, hendaklah ditegahnya dan marahlah akan dia. Tapi kalau sekadar benda tu tak salah pada syariat, tak payahlah marah. Lambat masak, tak payah marah. Berlambat-lambat kedai tom yam tuan-tuan, tuan-tuan pergi je lah. Kalau setakat tak setrika baju, tuan-tuan sendiri pun boleh setrika. Apa susahnya? Saya ni tuan-tuan, kalau buat setrika baju ni senang tuan-tuan. Kalau setrika jubah ni, saya setrika depan, belakang saya tak setrika. Sagi bila naik kereta, kedut juga. Menyandar duduk, kedut juga. Apa itu saya setrika? Kalau saya setrika baju kemeja, saya setrika pusat ke atas, pusat ke bawah tak setrika lah. Sebab sagi nak masuk dalam seluar, bukannya nampak pun setrika tu. Kalau saya pakai baju raihan, saya serika seluar saya daripada paha turun ke kaki, bahagian punggung ke atas tak serika lah. Sagi baju raihan tutup, bukannya nampak pun cawak tu. Apa susah-susah kan? Orang rumah pula saya kata pula, kalau gitu tak payah basuh lah baju, kan kotor juga. Iyalah. Yang teruk-teruk basuh buat apa, tak payah basuh, kan kotor juga.
Nak cerita bahawa tak usahlah susah-susahkan sangat. Benda dunia ni asal ada lauk makan, senang nak hidup. Buka tudung ikan goreng, sardin tin, alhamdulillah, balun. Bismillah, makan. Kalau buka tudung, tinggal meja ya ustaz. Apa pun tak ada. Letak tudung balik, start kereta, pergilah beli makanan. Ya ustaz lah nak pergi makan ustaz di kedai, habislah duit. Kalau gitu nikah baru. Apa susah kan? Senang lah Islam, senang. Buka tudung meja, buka tudung meja. Tak apa lapah, besok abang kahwin baru lah. Tak susah Islam, senang saja. Jadi kalau takut suami kahwin baru, rajin-rajin masak, insya-Allah. Kayaknya susah. Islam adalah satu agama yang senang. Sebab tu disuruhnya sederhana. Kalau bab haram, baru tegur. Siti, ayah tengok kamu ni Siti, pakaian kamu udah nampak pusat ni, tudung di atas, pusat nampak, nak buat apa? Bila kamu berjalan, ayah nampak kamu tarik ke belakang baju kamu, udah tercongit pusat. Bila kamu tarik pusat, udah tercongit punggung kamu. Ayah tak suka, ayah bakar nanti kan. Itulah ayah tengok anak ni dah bertocang, anak laki-laki, ambil gunting, potong. Apa susah jadi ayah? Ayah bagi tempoh sampai besok. Ayah nak tocang belakang kamu tu dipotong. Kalau tak potong, ayah potong. Susah lah jadi ayah. Anak laki-laki kita pakai rantai. Mat, rantai ni haram, laki-laki tak boleh pakai. Kamu nak ayah buang ke, kamu buang sendiri. Susah lah. Tuan-tuan jangan kata biasa Ustaz, budak muda sekarang payah Ustaz, cakap pun Ustaz lagi. Yang tu budak jadi merak. Tu yang budak jadi ketegak, kata orang Kedah. Pasal kita tak tegak. Tengok anak laki-laki kita bersubang ni. Mat, kamu tahu tak lembu subsidi tu subang belah kiri. Kamu pun belah kiri juga subang kamu. Kamu adik dia ke sepupu lembu? Masalah kita tak berani. Bapak-bapak tak berani sekarang dengan anak-anak. Semayang tak berani tegur. Anak perempuan kalau tegur takut dia lari. Biarlah bang, susah budak-budak zaman sekarang. Bukan macam kita. Ini bahasa standard sekarang. Payah abang. Kalau kita cakap lari, kamu tak cakap, biarlah abang. Jadi dia balik rumah. Jangan. Islam tak bagi macam itu. Benda haram, tegas. Benda tak haram, biarlah. Biarlah. Anak kita tu tak ada berbedak apa ya, biarlah. Anak kita tu pah tak ada bergincu ke pah, biarlah. Yang tu biar tak apa. Tapi kalau anak kita tak pakai baju pah ya, yang tu jangan biar. Anak kita kawan dengan siapa tu abang? Anak kita naik motor dengan siapa tu? Tuan-tuan kena cek handphone anak tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan, seminta sangat-sangat ni. Handphone anak kita tu tuan-tuan kena ambil. Saya pun ada anak, anak saya pun ada handphone. Saya hanya bagi handphone dekat dia time cuti sekolah je. Start sekolah je saya ambil balik handphone. Nanti bulan 3 baru saya bagi balik handphone ni. Kena kontrol. Dengan siapa dia hantar SMS, dengan siapa dia telefon. Semua kita kena jaga dah tuan-tuan. Internet lagi kita kena jaga. Apa yang mereka tengok, apa yang mereka buka, apa yang mereka layari, semua kita kena tengok. Kawan, kena pilih kawan. Kalau boleh satu hari kita panggil kawan anak kita masuk dalam rumah kita, kita interview anak dia, kawan anak kita. Kamu nama apa, ayah kamu kerja apa, duduk di mana, kegemaran kamu apa, kamu sembahyang tak, kamu apa tidak. Biar anak kita tak suka, janji kita tahu siapa kawan kita. Bila berlaku sesuatu kita nak cari siapa? Bukan kita cari kawan dia. Tapi masalah kita sekarang, polis lebih kenal anak kita daripada diri kita. Banyak kes macam itu. Polis tahu rekod anak kita daripada diri kita sendiri. Bila kena tangkap anak kita, polis boleh tu. Anak pakcik ni dia ada 5 kes pecah rumah, 10 kes dadah. Tu yang tersangkut kepala di lantai. Dia masuk curi rumah, masuk kot lantai, kepala dia lepas, sangkut, kaki tergantung. Rumah tu rumah cikgu sekolah. Bila cikgu sekolah balik mengajar daripada sekolah, buka-buka pintu nak pergi ke dapur,
pi ke tandas, tengok kepala atas lantai. Tuan-tuan susah hati tak? Bahu tak nampak, tengkuk tak nampak, kepala je duduk atas lantai. Kalau saya pun lari, tuan-tuan. Lompat balik turun, siapa letak kepala ni? Jiran-jiran mai tengok, Allah. Turun bawah rumah, kaki terjuntai. Di bawah kaki tu dengan spana, dengan pelayar, dengan pengetuk semuanya dah. Dia tersangkut kepala, tuan-tuan. Boleh bayang tak mati macam mana tu? Mati dengan niat nak rompak rumah orang. Kepala dia lepas, tersangkut, tak boleh. Mati, tuan-tuan. Tak malu ke mak bapak? Sihat, tuan-tuan. Pun nak jadi ni nasib kita ni. Baik. Maka sayugianya, jangan sesekali kamu menolong isterinya pada perbuatan yang menyalahi syariat agama yang suci. Duk tolong isteri buat jahat, tu nama dia puaka niang rapik. Laki bini jahat, apa ni? Menolong benda haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut kepada Allah Ta'ala, dan jangan tolong menolong atas berbuat dosa dan bermusuh-musuhan. Di sini dia sebut at-ta'awun, sifat at-ta'awun, tolong menolong. Ni yang sahabat kita dah buat CD saya dapat maklumat sampai ke Singapura CD kita, Sabah, Sarawak, ada yang awak balik ke Australia, ke England. Yang keluar dalam internet tu tak apa lah. Tuan-tuan boleh layari YouTube ke apa ke yang tu, buatlah tuan-tuan, tak ada masalah apa. Ni hak masalah sekarang ni cetak rompak ni. Yang sahabat kita buat ni, tuan-tuan, beberapa hasil daripada jualan CD ni dimasukkan ke sekolah saya. Ya, sekarang ni dalam pembinaan, sekarang dah start dah pembinaan dalam 10%, piling semua dah. Jadi tuan-tuan, setengahnya dia tolong pergi cetak rompak. Di sini tolong menolong atas berbuat kebajikan, bukan dengan jalan cetak rompak. Bila cetak rompak, dia tidak ada sumbangan apa-apa pun untuk sekolah. Jadi orang yang beli tu, beli saja. Bila gambar tak ada, komplain kat saya, Ustaz, apa Ustaz, saya beli CD Ustaz, tak ada gambar Ustaz. CD warna hijau ke warna hitam? Warna hitam. Oh, tu cetak rompak. Dengan muka saya pun hitam dalam tu, saya kata. Tu cetak rompak. Kau kena pergi tukar balik dekat orang yang kau beli tu. Tapi kalau kau beli yang original, kau telefon balik, dia post yang original balik. Sebab tu tuan-tuan, memang dakwah ni dakwah. Tapi dakwah kita ada tujuan. Selain daripada tujuan berdakwah, dia mencari dana untuk sekolah. Saya tak larat dah kutip derma. Saya pun malu tuan-tuan nak kutip derma ni, terang cakap. Sebab tu saya main mengajak, orang bagi derma saya ambil, orang tak bagi sudah. Tetapi kita cari jalan, macam mana sumbangan tetap berjalan. Jalannya ialah kita buat CD seluruh Malaysia kita hantar. Jadi beberapa persen daripada situ sumbangan lah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah mulakan pembelian tanah baru ni dengan harga RM1,250,000. Clear dah tuan-tuan, habis. Ini berkat daripada apa yang kita buat dan apa yang tuan-tuan tolong. Jika tuan-tuan beli yang original punya, bila tuan-tuan beli yang cetak rompak, dia bukan tolong menolong atas kebajikan, dia hanya tolong pada lanun itu saja. Alhamdulillah, saya dapat maklumat setakat ini kita punya CD ceramah kita ranking nombor 1 tuan-tuan sekarang daripada segi jualan. Kalah kumpulan Cina pun buat sekarang ni, untuk makluman tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, yang buat sekarang ni Cina pun buat CD kita punya meletupnya. Tadi saya makan di restoran Tuan Haji Hashim kita ni, Rus Aladin ni. Saya tak, kalau tuan-tuan ikut saya sehari cukup lah. Telefon saya ni berderin beberapa kali, saya tak larat nak angkat tuan-tuan. Tapi pasti orang telefon, ada hajat, ada niat, ada maksud, saya angkat juga. Daripada mana dapat nombor saya ni? CD. Tiap hari tuan-tuan saya dapat panggilan, dapat mesej macam-macam. Berkat daripada CD ni. Ini yang tujuan kita buat.
Mudah-mudahan boleh tolong orang, tolong sekolah saya dan tolong ramai-ramai. Tapi bila kita buat atas dasar cetak rompak, gambar tak berkualiti, suara tak ada, suara ada, gambar tak ada, gambar ada, suara tak ada, yang tu jangan salahkan pada kita. Dia buat pun secara haram, maka pendapatan dia pun adalah haram lah. Berbeza yang sahabat-sahabat kita rakam ni, yang ni tak apa, saya tak ada masalah apa, mereka duk rakam direct ni. Yang mari mengaji, bawa MP3, MP4 lah segalanya, mari mereka masukkan dalam internet itu, silakan. Yang saya pertikaikan di sini ialah yang jual di pasar malam, yang jual di Maidin dan sebagainya. Maidin pun dah ada CD kita. Dia semua dah ada dah sekarang. Tolong, kalau boleh, niat ikhlas untuk tolong Islam, tolong sekolah agama, tolong jual yang original. Tak payahlah penjual-penjual beli satu yang ori, kemudian pakat-pakat cetak-cetak ramai-ramai untuk buat cetak rompak yang tidak akan balik kepada dana pembinaan sekolah saya. Baik, yang terakhir, kita berhenti 9:45. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pekerjaan laki-laki yang mengikut kata isterinya yang menyalahi hukum syariat. Ini adalah petanda-petanda turunnya bala. Wa ata'ar rajulu zaujatah, apabila suami mengikut cakap isteri dalam benda yang haram. Abang nak balik ke kampung ni? Nak balik kampung ke hujung minggu ni? Kata isteri. Baliklah dah, mak suruh balik. Tak payah balik lah bang, kan dah balik dah cuti bulan 12 hari tu. Kan mak panggil, baliklah kejap, kan jauh kampung kita. Awak nak balik, awak balik je, saya tak nak balik. Kamu takkan aku nak balik seorang? Tadi awak, tadi saya udah, kamu lah sekarang ni. Takkan aku nak balik seorang, kamu isteri aku. Bergaduh lah. Orang tak nak balik, ya awak nak balik buat apa? Biarlah, dah tak nak balik sudah, aku pun tak nak balik. Tak balik dia, padahal mak dia panggil. Ni dia ni. Kamu tak nak balik pun tak apa, aku lebih sayang mak daripada kamu. Boleh tuan-tuan cakap macam tu? Antara isteri dengan mak, tuan-tuan sayang siapa? Cakaplah, isteri tak dengar. Tak berani, nampak? Tak berani. Tuan-tuan nak letak mak kan, nak letak isteri? Mak lah. Isteri jangan marah pula. Kan Nabi tanya, dekat siapa saya nak buat baik? Mak. Lagi? Mak. Lagi? Mak. Banyak orang yang kahwin, tinggal mak, ambil isteri. Duit tak bagi kat mak, makan minum tak bagi kat mak. Telefon, mak makan apa tengah hari ni mak? Tak tanyalah. Dulu masa dia bujang, mak dia telefon, kamu makan apa man? Kamu jangan tak makan man, nanti ke isteri. Mak susah juga. Mak telefon tiap-tiap hari, tanya dia waktu dia bujang. Bila dia dah kahwin, dia tak telefon pun tanya mak dia. Apa jenis anak ni? Patut-patut isteri-isteri kena faham, kita kahwin dengan seorang laki-laki, dia ada mak. Mak laki-laki tu ialah mak kita juga. Baliklah bang, mak awak pun mak saya. Kita baliklah. Saya bukan setakat kahwin dengan awak, saya juga kahwin dengan mak awak. Jom kita balik. Patutnya gitu. Dan tuan-tuan pun dah kahwin dengan seorang isteri, janganlah buang turis mak bapak dia. Kamu sekarang kena taat dengan aku lebih daripada taat pada mak kamu. Aku ni suami kamu. Jangan macam tu pula. Kalau mak dia tak ada, isteri kamu pun tak ada. Mak isteri pun mak kita. Apa salah kita telefon mak mentua kita? Mak sihat? Mak dah makan mak? Mak bila dah tahu mak saya? Last sekali, mak ada duit mak? Tu yang mak malas angkat telefon tu. Asal telefon duit, asal duit telefon. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang dia ikut dalam bab yang haram. Tuan-tuan dengar tak dulu satu cerita bagaimana satu rumah yang terbakar, api turun daripada langit, bakar dia, bakar habis gambar-gambar artis dalam rumah dia. Pasal apa? Pasal dia marah dekat suami dia. Suami dia pergi semayang, dia nak ajak pergi pasar malam. Dulu lama punya cerita ni. Bila orang azan, dia kata, pergi dah semayang, pergi semayang tu, duk menyalak tu. Dia panggil dekat orang azan tu, menyalak. Balik suami pada semayang maghrib isyak, isteri duk menyalak tu. Allah tukar sekejap tuan-tuan.
Patut-patut terang pada isteri. Patutnya bukan abang seorang pergi masjid semayang, kamu pun abang bawa. Abang tak bawa kamu, abang biar kamu semayang di rumah. Patutnya abang bawa kamu. Ni kamu nak halang abang pergi pula. Patutnya abang bawa kamu pergi. Mulai hari ni abang bawa kamu. Pasal kamu melawai ke abang. Kita sebagai suami, isteri kita tu tanggungjawab kita. Kita tak boleh suruh dia semayang, Pak, semayang, Pak. Kita kena bimbing dia. Itulah suami, bimbing. Cuba Pak ambil wuduk, abang tengok. Cuba ambil. Habis semayang, habis ambil wuduk, jadi imam pada dia. Pak, tadi abang tengok, masa abang turun, belum abang sampai, kamu dah turun. Jangan macam tu, Pak. Abang sampai tempat sujud, baru kamu turun. Abang dah betul rukuk, baru kamu rukuk. Abang dah betul tegak, baru kamu i'tidal. Jangan macam wiper, Pak. Tak boleh mayang wiper. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Ini bukan wiper, Pak. Itulah bimbing. Saya, tuan-tuan, saya tak pernah semayang. Bukan tak pernah lah, jarang semayang berjemaah Zuhur Maghrib. Kalau ada cuti, baru saya semayang berjemaah dengan anak isteri. Tiap-tiap malam saya mengajar nak semayang bila melainkan cuti. Tetapi saya pastikan saya semayang subuh berjemaah dengan anak isteri saya. Yang tu tak lepas. Anak azan, anak qamat, saya jadi imam. Habis tu baca doa sama-sama, zikir sama-sama, baru pergi sekolah. Tiap-tiap pagi kena buat. Cari satu waktu. Jangan kata tak ada masa. Ustaz sekalipun, saya tak ada masa, Ustaz. Masa bila saya nak semayang dengan anak-anak saya? Saya mengajar anak tinggal sekolah lah, apalah. Tak boleh. Subuh takkan anak hang pergi sekolah pukul 6 pagi. Lainlah kalau nak naik bas apa, semayang berjemaah subuh. Bila kita semayang berjemaah subuh, kita zikir sama-sama, mesti kita pesan. Pesanan yang paling elok dipesan pada isteri lepas semayang. Pesanan yang paling berelok anak dengar lepas semayang. Semua berkat baik. Ayah nak tegur pada kamu, Man. Ayah tengok 2-3 hari ni kamu suka balik lambat. Sebab apa? Kamu kerja kan habis pukul 5. Kenapa balik pukul 8? Kamu pergi mana? Tak mana ya. Aja jumpa kawan lepak. Cuba kamu cakap tu elok-elok. Tak payahlah kamu cakap sambil lengguk kepala. Cakap je lah. Ini bila cakap, tak ada mana ya. Biasa. Macam gitu. Cuba tengok anak-anak muda sekarang ni. Mana ada orang pergi? Orang tahu. Orang nampak tu. Cara cakap. Cuba tengok elok-elok. Siap cakap tuan-tuan. Tengok muka ayah. Tengok muka ayah. Sebab apa kamu boleh lambat? Kamu pergi mana dengan bersikap kamu tu? Petang ni ayah akan tengok. Kamu balik ke apa? InsyaAllah tuan-tuan. Ni kat long ni. Tegur lah anak dara pula. Ayah tengok kamu 2-3 menjak ni udah bersolek je nampak. Gincung mak kamu pakai je. Boleh tak tuan-tuan tegur anak macam tu? Ayah tengok kamu daripada telefon, daripada berdiri sampai duduk. Punya lamanya kamu berdiri. Asal ayah call rumah, engage. Asal engage, ayah call. Kamu engage dengan siapa ni? Mak kamu bagi tahu, mula-mula kamu telefon berdiri. Lepas tu duduk. Lepas tu berbaring telefon. Punya lamanya, kamu ada boyfriend ke? Kamu nak kahwin ke ti? Jantan ke perempuan yang kamu call tu? Ayah nak tahu. Kalau jantan dia kahwin, apa yang ni? Orang nak sekolah lagi. Kalau nak sekolah, jangan ngada-ngada. Last sekali pergi kat mak dia pula tanya, abang nampak kamu 2-3 hari ni, kurang ada masalah apa? Asyik-asyik marah. Asyik marah asyik. Kenapa? Awak tak tahu ke? Dah 2 minggu dah. Oh, baru tahu kan tu. Itulah dia pagi-pagi tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan buat, insya-Allah. Pak, apa tak puas hati kat abang? Saya tak puas hati abang satu je, abang. Abang ni kalau makan tak ada tunggu kami. Kami kadang-kadang nak tunggu makan, tunggu abang. Tapi abang bila makan, abang seorang aja. Duduk dalam bilik makan tak ketik. Semut habis tak ketik. Yang ni puas komplain. Masa itulah komplain suami. Apa salah? Yang ni tuan-tuan, yang kita jarang buat komunikasi dengan keluarga kita. Bila dah kahwin, kahwin gitu aja. Mula-mula aja komunikasi kuat. Bila komunikasi lemah, tu yang makcik bulan lepas saya sebut tu.
Kau manage kasih tu. Sekarang dah banyak berkurang. Masing-masing bawa kereta gitu je. Tu kompong kahwin. Suami bawa kereta gitu. Gitu je. Isteri gitu je. Dulu lain. Kereta pegang steering sebelah je, tu dia ngadap isteri. Itu baru kahwin tu tuan-tuan. Sekarang gini. Malam ni makan apa? Tak tahu lagi. Kita keluar je lah mesti. Mana tengok muka dah. Ni yang kita kena ubah tuan-tuan. Patut-patut makin tua ni makin seronok hidup. Cuba tuan-tuan tengok pasangan yang dah kahwin lama, muka suami isteri pun dekat nak serupa. Cara batuk serupa. Suami sampailah kopi tu, suami batuk je. Punya fahamnya isteri tuan-tuan. Sampai. Masya Allah, subhanallah. Tu yang kata rasi tu, rasi. Isteri duduk pegang. Tuan-tuan ingat duduk garu saja kan? Dia nak cerita gelang tak ada. Tuan-tuan pergilah beli emas kat dia. Tu yang faham. Kadang-kadang isteri tak minta, tapi dia disebut dalam bahasa lain. Dia tak minta. Makcik Mah tu sihat ke sekarang ni abang ya? Makcik Mah tu duduk di kampung. Tu tanda dia nak balik kampung. Lama tak tengok kubur ayah. Tu tandanya nak balik kampung. Lama juga. Awak baca dah tahlil kat dia, sampai juga kata dia. Ni tak faham. Baca tahlil di mana-mana pun boleh, tapi ziarah kubur tu hanya di situ aja baca. Betul juga Pak, dah 5 tahun kita tak ziarah kubur ayah. Besok kita pergi. Malah ada anak yang tak kenal mana kubur Tok Wan dia. Saya pergi ziarah di kubur ayah saya. Ayah saya meninggal tahun 73. Saya balik, masa saya pergi, saya berjalan dengan satu akak. 2 orang anak dia berjalan. Saya baca dekat kubur ayah, bersih kubur ayah. Saya tengok perempuan ni masih lagi tak jumpa kubur. Saya tanya kat dia, saya nak balik, tak jumpa lagi ke akak? Entahlah encik, dulu di sini. Takkan kubur terbang kata. Maknanya jarang datang. Mungkin sebab suami tak bawa. Isteri kadang-kadang dia cakap tu, dia nak tapi dia tak cakap. Dia sebut tu kadang-kadang dia nak. Sedap kalau dapat makan abang kan. Maknanya dia nak. Dia nak minta, dia tahu suami tak mampu. Sebab tu tuan-tuan, bila kita faham, senang hidup. Faham. Macam malam dah pukul 11. Suami kata, "Pak, dah pukul 11 ni, tidur." Fahamlah. Tinggallah jarum ke, mengait ke, tutuplah TV. Okey. Yang mana faham? Abang tidurlah dulu ya, saya belum siap lagi. Suami tidur begini. Nak cakap terang-terang, anak besar. Anak duk tengok TV, mak duk menjahit. "Pak, dah pukul 11, Pak tidur." Takkan nak cakap, "Pak, projek." Takkan nak cakap, nak mampus. Tapi setengah orang tak faham. Sebab tu dia kena faham. Ya, kadang-kadang kita ni masalah kita tak memahami. Ataupun kita buat tak kisah, buat tak faham. Ya, dah tahu suami nak balik, tidurkan anak awal-awal. Dah tahu suami nak balik, tidurkan awal-awal. Dah tutup TV, masa untuk tidur. Ambil yang kecil sekali buah dalam buai. Tidur cepat-cepat. Bagi tidur sebelum suami balik. Kadang-kadang suami pun tak faham. Anak tu dah maghrib tadi pun dah tidur. Takkan pukul 10 nak tidur lagi. Kawan duk celik mata lagi. Pun kena faham lah. Pak, cepatlah. Pukul 10 dah ni, nak tidur apa abang? Abang nampak tak budak ni? Tidur, duduk. Tidurkan budak ni, barulah kita boleh tidur. Tak apalah, abang baca Quran dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Elok baca bismillah, isteri datang. Abang, anak dah tidur dah. Sadaqallahul azim. 3 ayat je tuan-tuan. Auzubillah, bismillah, sadaqallah.
Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi. Ya, kita akan sambung lagi pelajaran kita ni pada besok pagi insya-Allah jam 9 pagi. Saya betul tak? 9 pagi. Jamuan ku apa? Ku 11 insya-Allah ya. Jadi besok saya nak balik awal sikit. Jadi saya nak habis awal besok. Kita start pun tepat besok pukul 9 pagi insya-Allah. Kita habis tepat jam 11. Tak payah makan-makan lah. Saya tak payah makan lah Ustaz. Ustaz bungkus dah makan lah kereta. Sebab pukul 3 saya ada program di Ipoh. Jadi saya nak kejar pula pukul 3 punya program. Dan besok kuliah subuh di AU4 ada ya. InsyaAllah kita jumpa pagi besok kuliah subuh kita. Dan pagi besok jam 9 pagi di sini. InsyaAllah saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum mansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.